Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Pada aku, Wan Sepu Wan Jan ni memang dia buat sangkaan yang tersangat-sangat jahat. Alhamdulillah, speaker dia guna pemikiran, dia buka pemikiran ahli-ahli parlimen. Alhamdulillah, ni yang buat sangkaan jahat, tuduhan jahat. Kata benda perkara-perkara yang jahat, tuduhan yang dia tak bawa bukti pun. Sedangkan dia kata, Wan Sepu Wan Jan kata dia dibawa ke satu hotel. Babe, bincang dalam hotel, babe. Gila tak gila, babe? Dalam hotel macam hang nak pergi jumpa Jebon. Macam hang nak pergi jumpa lelaki yang homoseksual, hang nak pergi jumpa perempuan apa di dalam hotel. Untuk apa? Untuk nak menawarkan. Kalau hang sokong, hang dapat 1.7 juta, hang dapat peruntukan untuk kroni-kroni. Lepas tu kalau hang sokong, kes hang akan digugurkan. Hang kata nama pun tak tahu, nama pun dia tak pasti. Nama orang yang menawarkan dia tu, dia kata dia pun dia tak pasti. Tetapi hang boleh je hang buat laporan SPRM. Boleh saja buat laporan SPRM. SPRM of course akan minta macam mana hang boleh kontak dengan broker yang menawarkan kepada hang tu. Macam mana hang boleh set masa, set time, set tarikh dengan si broker tu untuk hang berjumpa dengan dia. Of course hang ada nombor telefon. Dengan nombor telefon SPRM, petik jari saja boleh tahu siapa owner nombor telefon tu. SPRM dengan petik jari boleh panggil owner nombor telefon tu, boleh call owner nombor telefon tu, sila hadir ke SPRM dalam masa 14 hari ke 7 hari ke untuk menyerah diri. Nak buat soal siasat, soal laporan SPM yang dibuat oleh Wan Sepu Wan Jan. Boleh buat. Sebab tu, kalau kita tengok kat dalam media-media sosial, mengeluarkan satu posting, satu video dia fitnah kepada Raja-Raja Melayu ke, dia buat tuduhan jahat kepada Perdana Menteri, dia buat ugutan kepada Raja-Raja Melayu ataupun Perdana Menteri. Sekejap saja. Sedangkan gambar pun bukan gambar dia. Gambar profil TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, apa ke. Gambar profil dia bukan gambar dia. Gambar pokok ke gambar itu. Tapi komen dia, kenyataan dia, status video dia tu membuat fitnah jahat, tuduhan jahat ataupun ugutan kepada Perdana Menteri ke ataupun yang di-Pertua Agong ke terhadap apa-apa. Bila tuan badan yang buat laporan polis boleh dapat orang yang mengugut, orang yang fitnah tu. Polis boleh pergi tangkap dia. Sebab apa? Sebab sekarang ni, daripada nama akaun, profil, akaun media-media sosial kita tu, kalau kita buat laporan, semua Kementerian Komunikasi, polis dengan SPRM dapat trace daripada akaun ni. Daripada akaun sekian, dia ni pakai email apa? Email Gmail dia tu sedang berada di nombor handphone apa? Nombor telefon tu nombor telefon tu menggunakan email yang didaftarkan untuk akaun media-media sosial. Jadi sebab tu boleh dapat nombor telefon. Dan kalau tak silap aku, mereka boleh trace nombor telefon ni sekarang berada di kawasan mana. Nombor telefon ni, macam kalau hampa tengok movie apa semua. Okay, dia boleh trace nombor telefon ni ada dekat Kelantan. Ada kat Kota Baru, kampung A, kampung ni. Semua. Hantau tak sistem ni sebab tu sistem ni mahal. Sebab apa? Sistem ni dia boleh cari hang sampai lubang cancing, babe. Boleh cari hang yang buat tuduhan jahat, fitnah jahat dengan sistem yang kerajaan ada, boleh cari hang sampai lubang cacing, babe. Ugutan bunuh Perdana Menteri. Lepas tu ugutan tawar 5 juta ringgit. Ugutan apa dia lagi? Ugutan bom Anwar Ibrahim kalau hadir ke Kelantan. Ugutan terhadap Agong Sultan sebelum-sebelum ni kita boleh tengok. Ugutan sekejap je. Boleh tahu. Kalau hampa ingat kan kes Sanusi kan.
Sanusi tak angkat telefon berapa lama. Sementara polis nak pi polis boleh pi tahan Sanusi. Sebab apa? Macam mana polis boleh tahu kat mana Sanusi tu ada? Kat hotel mana yang Sanusi tu ada? Sebab polis call Sanusi, Sanusi tak angkat. Polis call pengawal peribadi Sanusi, pengawal peribadi dia pun tak angkat. Tiba-tiba polis sampai dekat bilik hotel dia. Itulah orang kata sistem, kehebatan sistem kerajaan. Jadi apabila Wan Saiful Wan Jan tak buat laporan polis, kalau setakat bercakap hearsay, benda yang tak ada bukti, tak ada fakta dan tak buat laporan polis, tak buat laporan SPRM, ini hanya dia nak mainkan persepsi. Dan last kali dia minta maaf. Celaka ke tak Wan Saiful Wan Jan ni? Dia buat, nanti walaun dia ni, para pentasuk mangkap-mangkap parti PAS ni, parti bersatu ni, potong waktu ucapan dia dan post. View dapat 100,000 view, 200,000 view, berjuta-juta view. Padahal itu fitnah, dia tak dapat buktikan pun. Kan? Rakyat sekarang suka suka tengok video-video pendek. Rakyat tak tengok video-video panjang sekarang. Jarang lah kan. Hanya orang-orang macam aku jenis suka dengar, layan, bagi faham. Oh, macam ni. Kan? Sebenarnya cerita dia, ucapan dia macam mana. Last disanggah oleh speaker. Last sekali dia minta maaf. Tapi di dalam video yang dia minta maaf tu, okey, walaupun dia para pentaksub parti PAS, dia macam dia tak tengok pun. Video yang video yang dipost, ucapan tuduhan kata yang orang hak menawarkan rasuah tu duk pergi jumpa yang macam yang di-Pertuan Agong setiap minggu. Dia ambil part tu je dia post. Jahat kan dak Wan Saiful Wan Jan. Dan itulah kerja-kerja yang dibuat oleh PAS. Hampa kata hampa pejuang Islam, takkan pejuang Islam haprak macam ni. Hampa ni yang merosakkan wajah-wajah agama Islam. Hampalah yang merosakkan maruah agama Islam. Hampalah yang merosakkan martabat agama Islam. Martabat, maruah agama Islam sangat-sangat tinggi. Tapi orang macam hampa yang merosakkan, yang memalukan bangsa lain, agama lain. Tengok, Islam macam tu Islam macam tu kan? Sedangkan Wan Saiful Wan Jan, hang jangan hipokrit. Dalam akaun bank syarikat atas nama hang menerima duit 7 juta ringgit. Hampir 7 juta ringgit. Itu apa dia pula? Memang menerima duit 7 juta. So, hang berasa diri hang tu bersih. Sebab unsur-unsur rasuah apabila SPRM siasat, ada unsur pemberi dan ada unsur penerima. Itu adalah rasuah. Itulah yang berlaku dekat Kedah FC ni. Kan? Pasukan bola sepak negeri Kedah kan? Kontraktor yang buat laporan SPRM mengatakan pimpinan tertinggi di dalam kerajaan negeri Kedah telah menjanjikan satu projek ataupun menyambung macam konsensi projek dia. Kan? So, dengan berkata bagi duit kepada seseorang ni, satu syarikat ni, dan nanti dia akan bagi projek. So, kontraktor tu pun masukkan duit 6 juta ringgit ke dalam akaun bank syarikat Kedah FA. So, apabila ada unsur pemberi yang si kontraktor dah bagi duit, dah masukkan, dah bagi cek kepada si yang akan menerima, bagi cek 6 juta. Lepas tu, memang Sanusi pun kata memang dia ambil duit tu, katanya mula-mula guna untuk bayar hutang. Lepas tu dia kata duit tu untuk nak bayar gaji. Lepas tu pula yang aku baca dekat dalam satu berita tu, macam dia kata, okey, duit yang diterima tu untuk nak buat pelaburan pula. Kalau hampa perasan lah kan. Jadi lepas tu, kalau hampa follow yang kes Sanusi ni, ada orang yang memberi dan orang yang menerima. Orang yang terima cek tu dan memang duit masuk ke dalam akaun tu. Jadi apabila ditunggu beberapa tahun daripada 2020 sehingga 2022 ke 2023, kontraktor tu yang pi buat laporan SPRM, maka SPRM siasat lah. Kontraktor tu pun tak puas hati lah kan. Tak puas hati lah. Han minta, okey aku bagi. Han minta, aku bagi. Aku harap Han dapat bagi habuan balik dekat aku dengan Han bagi projek.
MPN tak bagi. So SPRM yang kontraktor pun buat laporan polis. Itulah yang seperti yang berlaku di Jana Wibawa ni, projek yang dibuat oleh Modi Yassin. Cuba tengok, syarikat-syarikat yang terima duit banyak, yang terima projek-projek yang bilion punya kos ni, syarikat A, B, C, D, 10 syarikat. Okay, bila dah dapat, itu yang antara banyak-banyak syarikat, ada satu syarikat masukkan duit ke dalam akaun bank parti, akaun bank Wan Saiful Wanjan. Itu hakikat. Memang berlaku unsur-unsur rasuah. Bila SPRM panggil syarikat yang menerima projek tu, SPRM panggil, lepas tu SPRM cek lah, siasat lah statement bank, duit keluar masuk syarikat tu. So SPRM tahu, kenapa ada syarikat Wan Saiful Wanjan? Syarikat yang didaftarkan di atas nama Wan Saiful Wanjan. So SPRM boleh tahu. Bila SPRM tahu, SPRM panggil lah Wan Saiful Wanjan. Apakah kepentingan hang kepada syarikat ni mengakibatkan syarikat ni memasukkan duit ke dalam akaun syarikat Wan Saiful Wanjan? Sebab tu dia sedang didakwa di mahkamah. Sama juga duit-duit yang dimasukkan ke dalam akaun Parti Bersatu. Memang tak masuk ke dalam akaun Parti Muhyiddin. Masuk ke dalam akaun Parti Bersatu. Dan of course, apakah kepentingan syarikat itu sehingga kan syarikat tu kena memasukkan duit ke dalam akaun bank Parti Bersatu? Nampak tak? Jadi asbab waktu tu mereka ada kuasa, mereka menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri, menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri, menjadi Menteri Kewangan, Menteri itu, Menteri ini meluluskan berbilion-bilion. 5%, 5%, 10%, 2%. Itulah budaya-budaya daripada dulu zaman Mahathir punya kita duduk dengar. Tengok, sampai zaman Perikatan Nasional. Cuba hampa fikir logik tengok. Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri. Hutang negara 1.5 trilion. Ni dah 14 ke 15 bulan dah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Hutang negara tak naik-naik. Anwar Ibrahim tak lancarkan projek-projek mega. Tak ada pun. Kalau nak bagi projek-projek apa-apa yang rakyat terdesak sangat ni, open tender. Runding harga balik. Jembatan banjir. Tengok Anwar Ibrahim runding balik. Dapat menjimatkan hampir 2 bilion. 2 bilion, babe. 2,000 juta. 2,000 juta. Dapat jimat. Sebab apa? Sebab runding balik. Kita ikut saluran dia balik. Kita ikut. Alhamdulillah. Duit kerajaan selamat. Jadi Wan Saiful Wanjan ni kan, cakap, aku dah buat satu video untuk mengulas Wan Saiful Wanjan punya ni. Tapi bila fikir balik Wan Saiful Wanjan pada aku dia ni jahat. Memang dia ni jahat. Dia masuk sidang parlimen, dia nak buat satu persepsi, nak memburukkan kerajaan, dia nak bagi pandangan rakyat terhadap kerajaan ni buruk teruk. Sebab tu dia ambil point dan last kali, bila nasib baik, speaker hebat, babe. Speaker ni dia punya, macam orang kata gorengan dia tu masuk akal, memang gorengan dia terbaik. Sehingga kan Wan Saiful Wanjan, dan last kali dia minta maaf. Dan speaker ni pada aku ilmu lah, pengetahuan tu penting. Sehingga kan dia dapat bagi hujah-hujah dia mengakibatkan pembangkang semua terima hakikat. Pembangkang terima dan tak terkata apa. Dan keluar daripada sidang parlimen, Wan Saiful Wanjan tak berani pun berucap. Ulang perkataan yang sama, kata-kata yang sama yang dia ucapkan di dalam sidang parlimen. Itulah Perikatan Nasional. Yang merosakkan agama, merosakkan wajah-wajah agama. Telah apa perasan, tu pun dia tunggang agama lagi. Dia kata dia takkan terima rasuah. Dia takkan terima ni cara-cara rasuah. Pala dia. Habis itu macam mana duit boleh masuk ke dalam akaun hang zaman hang menjadi kerajaan. Zaman Perikatan Nasional duduk di dalam kerajaan. Macam mana apa boleh? Macam mana duit 7 juta boleh masuk ke dalam akaun hang? Cuba fikir logik sikit. Wan Saiful, macam mana duit boleh masuk ke dalam akaun hang? Ingat kami ni bodoh. Jadi Wan Saiful Wanjan hang nak kenalkan kerajaan tapi tak kena cara. Hang ingat ni kita ni mangkang kot. SPRM ada, polis ada, buat apa? Hang kira hang kena bercakap-cakap dulu. Lepas tu kira macam hang tak perlu nak buat laporan SPRM kalau ataupun laporan polis. Macam tu.
Kalau betul lah, inilah point. Kalau benar-benar berlaku, inilah peluang point untuk hang nak memburukkan kerajaan, menumbangkan kerajaan dengan hang buat laporan SPRM, laporan polis. Tapi Alhamdulillah, tuduhan-tuduhan Syed Saddiq ke apa semua ni, sampai sekarang tak dapat buktikan. Kata kerajaan ni mengamalkan rasuah. Buktikan, mengatakan memang ada broker yang sedang deal membicarakan soal ni. 6 ahli parlimen yang dah bagi sokongan ni. Sebab memang diugut, memang ditawar memang ditawar peruntukan. Buktikan. Ataupun secara tiba-tiba mereka yang buat mereka punya kenyataan dan post ke dalam Facebook dia, ke dalam media-media dia, mengatakan dia bagi sokongan kepada Perdana Menteri. Bacalah alasan-alasannya demi kepentingan rakyat di parlimen dia. Tak payahlah, tak payah duk nak sembang lah wahai Sepu Wanjan. Malu kau orang, malu kau orang. Jagalah sikit wajah agama, jagalah adab wajah muka. Kami boleh kata, kami kalau macam kami ni jahat, kami boleh fitnah. Sepu Wanjan tengok bini dia sakit disebabkan dia terima duit haram, duit rasuah. Sebab tu bini dia sakit. Kita boleh guna, tapi kami tak guna. Aku hanya bercakap. Kami boleh guna fitnah-fitnah macam tu. Tapi kami bukan macam hampa. Kami bukan macam hampa. Memang benar tuduhan terhadap itu memang adanya unsur-unsur rasuah. Itu bukan fitnah. Memang benar-benar berlaku. Tuduhan kepada Muhyiddin Yassin. Memang benar ada duit masuk ke dalam akaun parti. Memang benar. Itu bukan fitnah. Memang ada duit masuk. Bukan tak ada. Bukannya benda tak wujud. Memang wujud. Baru 3 tahun duduk di dalam kerajaan. Baru 3 tahun. Parti Bersatu bersama di dalam kerajaan 2018, 2019, 2020. Kenyataan statement bank, penyata bank Parti Bersatu 2021 dah ada 300 juta ringgit duit yang masuk ke dalam Parti Bersatu. 300 juta lebih tau. Mana mat? Siapa yang baik hati ingat? Tengok zaman dia jadi menteri, zaman dia jadi Perdana Menteri, duit paling banyak kali masuk. Jadi, kita jumpa untuk video yang akan datang. Tak payah hipokrit. Kalau ada bukti, ada ni, pergi buat laporan. Tu je Sepu Wanjan. Senang, simple. Tak payah sembang banyak. Jadi, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.